أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada petang ini kita sekali lagi bersiaran untuk edisi yang keseterusnya. Dan insya Allah pada petang ini kita akan berbicara mengenai ilmu tafsir. Dan secara lebih khusus dan spesifik, kita akan membicarakan mengenai ilmu penafsiran ataupun penafsiran tentang Al-Quran di zaman ataupun di era yang disebut At-Tabi'in. Secara muqaddimah, secara umum kita sedia maklum dan mengetahui bahawa sumber kepada penafsiran Al-Quran itu sendiri datangnya daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat ataupun nas-nas Al-Quran yang diturunkan menerusi wasilah Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan, diajarkan kepada para sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirilah yang memberikan penerangan, yang memberikan penjelasan, yang memberikan tafsiran kepada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu penafsiran Al-Quran ini diteruskan oleh kalangan sahabat-sahabat baginda yang mempunyai otoriti, yang mempunyai integriti, yang mempunyai ilmu dan kemahiran terhadap penafsiran Al-Quran. Dan di sana juga sedia maklum bagi kita wujudnya nama sahabat-sahabat besar yang identik, yang sinonim, yang selalu dinisbahkan dengan penafsiran-penafsiran Al-Quran. Walau bagaimanapun pada petang ini kita bukan berbicara mengenai ilmu penafsiran Al-Quran pada zaman Rasulullah, dan juga bukan berbicara mengenai ilmu penafsiran Al-Quran pada zaman ataupun era sahabat. Tetapi spesifik kita pada petang ini ialah berbicara mengenai ilmu penafsiran Al-Quran yang berlaku pada zaman ataupun era seterusnya, iaitu era At-Tabi'in. Secara maklum, kita sedia mengetahui bahawa ilmu penafsiran Al-Quran ini masih lagi diteruskan oleh legasi-legasi selepas zaman ataupun era sahabat yang kita panggil sebagai era At-Tabi'in. Walau bagaimanapun, kalau kita melihat kepada bentuk aliran penafsiran yang berlaku pada zaman sahabat dan bentuk aliran penafsiran yang berlaku pada zaman tabi'in, masih lagi dalam wilayah
ataupun lingkungan pola dan relatif yang sama. Walau bagaimanapun ada perbezaan-perbezaan tertentu di antara dua era dan dua zaman ini. Antaranya yang selalu disebutkan oleh ulama-ulama berkaitan dengan kedua-dua era tersebut ialah pada zaman ataupun era at-tabi'in ini sudahnya wujud ataupun muncul aliran-aliran ataupun kita panggil sebagai sektarianism. Apa dia sektarianism? Iaitu aliran-aliran tertentu. Penafsiran-penafsiran ilmu-ilmu Al-Quran ini di kalangan para tabi'in. Kenapa ini berlaku? Kerana sudah wujud di kalangan tabi'in ini yang mana mereka menduduki ataupun mendiami kawasan-kawasan, daerah-daerah ataupun wilayah yang berbeza. Mungkin juga ada sedikit berlaku pada zaman dan di era sahabat, tetapi tidaklah begitu khusus sehingga menonjolkan aliran-aliran ataupun yang kita sebut sebagai sektarianism. Sebagai contoh di zaman ataupun era at-tabi'in ini, paling tidak atau paling kurang wujud dan munculnya sekurang-kurangnya 3 aliran ilmu penafsiran Al-Quran ataupun kita panggil 3 aliran madrasah tafsir. Yang mana ketiga-tiga aliran ini didominasi ataupun diidentikan dengan sahabat-sahabat yang menjadi guru-guru kepada para tabi'in ini. Antara 3 yang terkenal ialah Abdullah ibnu Abbas, seorang sahabat dan juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab dan yang ketiga sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Bila kita mengingat dan mengenang kembali 3 nama sahabat ini, tidak dapat dimungkiri lagi, tidak dapat dinafikan lagi. Nama-nama yang disenaraikan dan disebutkan oleh saya tadi adalah sahabat-sahabat yang mempunyai prioriti di dalam ilmu ataupun aliran penafsiran Al-Quran. Dan di bawah nama-nama mereka inilah lahirnya ramai tabi'in, ramainya murid-murid yang mengikuti ilmu dan pengetahuan di bawah aliran dan madrasah mereka. Sebagai contoh, kalau kita ambil aliran penafsiran yang disebut sebagai aliran penafsiran yang berbasiskan kepada Mekah, madrasah aliran Mekah ataupun disebut madrasah aliran Abdullah ibnu Abbas. Di antara tokoh-tokoh tabi'in yang terkenal di bawah aliran ilmu penafsiran ataupun di bawah madrasah Abdullah ibnu Abbas ini, antara lain ialah ulama-ulama tabi'in yang besar seperti Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini ialah seorang ulama tabi'in yang selalu kita melihat namanya di dalam kitab-kitab tafsir, iaitu seorang ulama yang wafat. Ada riwayat menyebutkan beliau wafat tahun 712 Masihi dan ada ulama yang menganggap beliau wafat setahun kemudian, iaitu pada tahun 713 Masihi. Pertama, Sa'id bin Jubair. Yang kedua ialah Ikrimah. Ikrimah di sini bukan merujuk kepada Ikrimah anak kepada Abu Jahal, tetapi ini adalah Ikrimah yang lain yang selalu identik namanya muncul di dalam kitab-kitab tafsir. Dan beliau dikatakan wafat pada tahun 723 Masihi. Dan seorang lagi tokoh yang terkenal di bawah aliran penafsiran Abdullah ibnu Abbas ini ialah Mujahid ataupun Mujahid bin Jabr,
yang wafat pada tahun 722 Masihi. Dan nama-nama seperti Sa'id bin Jubair ataupun Ikrimah ataupun Mujahid bin Jabr ini adalah tokoh-tokoh di kalangan tabi'in yang bernaung di bawah aliran penafsiran di bumi Mekah ataupun disebut aliran Madrasah Abdullah ibnu Abbas. Manakala aliran yang kedua yang identik berbasiskan kepada bumi Madinah, aliran penafsiran Al-Quran bumi Madinah ataupun aliran madrasah kepada sahabat kedua tadi iaitu Ubay bin Ka'ab. Siapakah tokoh-tokoh di zaman ataupun di era tabi'in yang terkenal, yang masyhur di bawah madrasah aliran yang kedua ini? Antara lain ialah Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab adalah seorang tokoh yang wafat pada tahun 735 Masihi. Dan yang kedua ialah Zaid bin Aslam Al-Qurazi yang juga wafat pada tahun yang sama seperti Muhammad bin Ka'ab, iaitu tahun 735 Masihi. Dan yang ketiga ialah tokoh sebesar Abu Aliyah yang wafat pada tahun 708 Hijrah. Ini adalah nama-nama di kalangan tabi'in yang terkenal, yang masyhur di bawah madrasah yang kedua berbasiskan di Madinah, iaitu merujuk kepada madrasah tafsir Ubay bin Ka'ab. Nama-nama seperti yang disebutkan tadi, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam Al-Qurazi dan Abu Aliyah. Manakala madrasah yang ketiga dan terakhir lebih merujuk kepada aliran penafsiran yang berbasiskan di bumi Iraq. Satu bumi yang terkenal dengan sumber ilmu dan juga pengetahuan yang begitu pesat, yang begitu membangun, dan tidak terkecuali mengenai ilmu yang kita bicarakan, ilmu penafsiran Al-Quran. Yang mana aliran madrasah di Iraq ini atau lebih merujuk kepada madrasah yang identik dan dinisbahkan dengan seorang lagi sahabat besar Nabi, iaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Baik, siapakah nama-nama tokoh tabi'in yang terkenal yang dinisbahkan bernaung di bawah madrasah aliran yang ketiga ini? Antaranya nama-nama yang hebat yang sering muncul bila membahaskan tentang aliran ini ialah Alqamah bin Qais. Alqamah bin Qais adalah seorang tokoh yang wafat pada tahun 720 Masihi. Dan seterusnya ialah Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi yang terkenal di kalangan kita dengan gelaran ataupun nama Imam Asy-Sya'bi yang wafat pada tahun 723 Masihi. Dan seterusnya ialah seorang ulama ataupun tabi'in yang besar yang juga selalu dikaitkan identik dengan ilmu kesufian Islam, iaitu Hasan Al-Basri. Semua orang maklum dan kenal nama tokoh ini, Hasan Al-Basri, yang wafat pada tahun 738 Hijrah. Dan seorang lagi, seorang tokoh yang selalu namanya disebut-sebutkan sebagai periwayat-periwayat di dalam kitab-kitab tafsir, iaitu Qatadah ataupun Qatadah bin Ni'amah As-Sadusi yang wafat pada tahun 735 Hijrah. Jadi tokoh-tokoh ataupun nama terkenal di kalangan tabi'in yang bernaung di bawah madrasah Abdullah ibnu Abbas ataupun lebih berbasiskan kepada Iraq adalah seperti Alqamah bin Qais, Imam Asy-Sya'bi, Hasan Al-Basri dan Qatadah bin Di'amah. Walau bagaimanapun, ada di kalangan ulama-ulama tertentu telah menyenaraikan satu lagi aliran yang mana juga bertempat di Iraq, iaitu sebagai aliran Basrah. Aliran Basrah yang mana dikatakan aliran ini merujuk kepada aliran Basrah yang disebutkan tadi, lebih beridentikan orientation sama seperti madrasah di Mekah.
cara pemikiran mereka, cara mereka mengeluarkan riwayat-riwayat dan pendapat lebih identik dengan madrasah di Mekah. Antara nama-nama yang popular di bawah aliran ini seperti Ibnu Sirin, juga Jabir bin Sa'id Al-Azdi, dan satu lagi ialah Abu Sya'sya'. Jadi itu adalah aliran keempat yang disebut sebagai aliran Basrah. Walau bagaimanapun, kalau kita meneliti kaedah-kaedah yang kita sebut manhaj ataupun kita sebut sebagai metod, kebiasaannya bila kita mengkaji dan menganalisis dua aliran yang terawal dan pertama, iaitu aliran di Mekah dan aliran di Madinah, kaedah manhaj ataupun metod yang sering digunakan oleh aliran ini ialah berdasarkan riwayat-riwayat tentang ayat-ayat ataupun nas-nas Al-Quran. Walau bagaimanapun, ini sedikit berbeza dengan kaedah manhaj ataupun metod yang digunakan oleh madrasah aliran yang ketiga, iaitu aliran di Iraq yang lebih berorientasikan kepada rationalism, iaitu sehinggakan kaedah inilah yang telah memunculkan satu jenis aliran tafsir yang disebut tafsir bir-ra'. Bir-ra' ini saya bacalah dengan ijtihad para ulama-ulama daripada aliran-aliran tertentu, kerana ada beberapa kemungkinan. Kalau kita melihat persempadanan dari sudut, jarak dan geografi, bumi Iraq ini boleh dikatakan pada waktu itu agak jauh daripada bumi Madinah yang dianggap sebagai pusat pengajian ataupun pusat studi kepada sumber selepas Al-Quran, iaitu ilmu hadis. Dan kebanyakan bumi Iraq ini berdasarkan kepada rationality ataupun tafsir bir-ra' kerana ketiadaan untuk mendapatkan riwayat-riwayat untuk menafsirkan ayat-ayat ataupun nas-nas Al-Quran, berbeza dengan aliran di Mekah ataupun Madinah yang lebih mudah untuk mendapatkan sumber-sumber daripada riwayat-riwayat tertentu. Bahkan dari segi politik, secara umum ketika itu gubernur yang menjawati kawasan tersebut adalah sahabat besar Rasulullah, iaitu Ammar bin Yasir, yang dilantik di bawah khalifah Islam yang kedua, iaitu Umar bin Al-Khattab. Dan sahabat Ammar ini dikenali antara sahabat-sahabat yang sentiasa berpandangan rasionalis. Seorang sahabat yang berpandangan rasionalis. Ini juga adalah salah satu contoh mengapa aliran di Iraq ini terkenal dengan golongan-golongan yang rasional ataupun menggunakan kaedah dan metod tafsir bir-ra'. Mudah-mudahan ulasan yang ringkas, ulasan yang sederhana dan santai mengenai aliran-aliran ilmu penafsiran Al-Quran ataupun penisbahan kepada madrasah-madrasah tertentu di bawah nama sahabat-sahabat tertentu, dan kita berbicara mengenai beberapa tokoh yang terkenal dan masyhur di sekian madrasah-madrasah yang disebutkan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberikan ruang ataupun bentuk keterbukaan minda kita dalam menggarap peristiwa-peristiwa dan sejarah yang berlaku di sebalik tabir ilmu penafsiran Al-Quran di zaman ataupun era At-Tabi'in. Dan sebelum berakhir, seperti biasa, jangan lupa tekan butang like, butang share dan butang subscribe. Dan saya ucapkan selamat petang kepada semua. Semoga kita senantiasa di bawah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.